أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Yang merusak nazir masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal, seterusnya, ayahanda, ibunda, muslimin, muslimat, moga-moga kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rafa' syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya dapat kita hadir solat subuh secara berjamaah dan seterusnya mengadakan tazkirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah bagi kita peluang lagi untuk menghirup udara yang segar, untuk mengecapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi bermaksud, wahai manusia, sedarlah. Wahai manusia, sedarlah, kamu sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, tuan-tuan, Allah menegaskan dalam Al-Quran, kita ini sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mengharap hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, antumul fuqara, kamu semua ni fakir-fakir. Kalau fakir, orang miskin itu, tuan-tuan, mengharapkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni fakir hamba Allah Subhanahu wa taala, kenalah sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu maha kaya, maha luas, maha kaya, dan hamid, maha terpuji. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia, yakni Allah Subhanahu wa taala mahu, nescaya dia akan membinasakanmu. Dia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baharu. Wa ma dzalika 'ala Allah yasir. Dan pelaksanaan yang demikian itu tidaklah sukar, tidaklah payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sifat-sifat munafik ini, tuan-tuan, yang ke-33. Sifat munafik yang ke-33, suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Sekarang ni isu bermacam-macam. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook ke, di internet ke, orang Islam sendiri ada page, ada buat satu baru akaun murtad. Gejala murtad sekarang ni perkara biasa. Dekat Facebook ada. Oh, mana Melaka ke mana, belah Johor ke, perempuan dia buat murtad. Sebab apa? Dia dah boring dengan Islam katanya. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh, dia buat. Dia murtad, dia keluar daripada Islam. Dan baru ni, terkini, perempuan tu sakit. Wallahu alam sebab apa dia sakit. Tengok kat internet, dia tengah sakit. Dia cakap, dia keluarkan statement begitu, tiba-tiba Allah bagi dia sakit. Wallahu alam, tak tahu betul ke tidak. Baik, suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Islam mengkehendaki umatnya agar mengamalkan hidup pada jalan yang benar dalam segala aspek.
sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, Islam melarang umatnya, terutama golongan yang berilmu, agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik untuk menipu dan menyesatkan orang lain untuk tujuan dan kepentingan tertentu dan bertentangan dengan syariat Islam. Isu terbaru, isu anti hadis. Mungkin tuan-tuan dah lebih tahu anti hadis. Orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, tapi boleh buat statement anti hadis perlu. InsyaAllah kita akan kupas, InsyaAllah akan datang anti hadis. Sekarang ni pelik-pelik tuan-tuan, ke Malaysia ni macam-macam ada. Orang yang berilmu kadang-kadang ni boleh terlencong tentang lain. Dia boleh terlencong sebab tak tahu sebab apa. Setiap Muslim bertanggungjawab membebaskan diri dari segala kesesatan dan sentiasa menyuruh kepada melakukan yang benar dan baik, agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadillu as-sabil. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini surah An-Nisa ayat ke-44. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini tuan-tuan, satu hari. Ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan satu hari ada satu orang padri. Ada satu orang padri pendeta Yahudi. Ketika bercakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjulurkan lidahnya. Dia ada panggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, perhatikanlah olehmu dan dengar baik-baik apa yang aku nak cakapkan ni. Padri tu panggil Muhammad, dia kata dengar, dia suruh Nabi Muhammad dengar apa dia nak cakap. Dia cakap apa tuan-tuan? Dia akan memberi kefahaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendengar tuan-tuan apa yang dicakap padri tersebut. Padri itu menghina, mencaci maki agama Allah, mencaci maki Islam. Jadi Allah turunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadillu as-sabil. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad orang yang diberikan sebahagian kitab, mereka memilih kesesatan dengan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula hendak supaya kamu juga sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil padri panggil Muhammad, suruh Muhammad dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyap dan Allah turunkan ayat ini. Orang yang sesat dia nak ajak lagi orang yang nak ajak lagi ikut sesat dengan dia. Contoh tuan-tuan, kita nak datang ke majlis ilmu. Orang zaman sekarang ni dia suka tengok orang ustaz-ustaz tu, dia suka tengok ustaz. Dia tengok ustaz ni best ke tak best baru dia datang. Kalau ustaz tu tak best, dia tak nak datang. Tak boleh ustaz ni tak best sebab ustaz tu belah sana. Contoh, ustaz tu belah sana. Belah mana tak tahu. Tak best. Bukan sekadar dia tak nak datang tuan-tuan, dia menghasut lagi kawan-kawan dia datang, tak payah datang. Tak best pun, pergi tempat lain lagi best. Macam tu contoh dia. Dia tak nak dengar ilmu, dia tak nak dengar tazkirah, dia ajak kawan, dia ajak geng supaya bersekongkol dengan dia, tak payah dengar tazkirah. Baik tuan-tuan, yang seterusnya, yang ke-34, bermuka dua. Sikap bermuka dua adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik, kerana mereka apabila diajak untuk mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja berlambat-lambatkan dan tidak mahu. Dan jika diajak pada jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka cepat mengenangapinya dan senang hati mengikutinya, bahkan menjadi pelopornya. Kalau ajak buat jahat dia tak nak, ajak buat baik dia tak nak, buat jahat dia nak. Allah kata apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di kalangan manusia yang berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu tidak beriman. Kita dalam hati ini cakap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati ini kita pegang Al-Quran sebagai dustur, menjadi pedoman kepada kita. Tetapi kita jarang sekali kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak ikut apa yang Al-Quran cakap, bahkan kita melawan lagi apa yang Al-Quran cakap, apa yang Allah turunkan. Isu terbaru yang bersumpah. Tuan-tuan tahu sumpah. Sumpah sikit pegang Quran pasal bola sepak je dah bersumpah.
Pasal bola sepak pun bersumpah. Itu sebab tak ada ilmu. Tak nak datang majlis ilmu. Dia ingat Al-Quran ini adalah untuk sumpah sahaja. Dia tak nak ikut dustur Al-Quran. Dia tak nak ikut Al-Quran. Dia buat sumpah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Suraqallahul azim. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami tetap bersama kamu, kami hanya mempermainkan mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna min syarri ibadillahi yaumal qiyamah idzal wajhaina allazi ya'ti haula'i bihaditsin wa haula'i bihaditsin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kami akan menjumpai di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak orang yang bermuka dua yang mendatangi mereka ini suatu perbicaraan, dan mereka dengan ini dengan satu perbicaraan yang lain. Talam dua muka lah tuan-tuan. Bermuka-muka ni senang cerita. Pergi ke orang ni cakap lain, pergi ke orang ni cakap lain. Dia gembira. Hati-hati tuan-tuan, orang macam ni banyak kat Malaysia ni, banyak kat antara kita ni, banyak begitu. Kena berhati-hati. Itu adalah ciri-ciri orang-orang sifat munafik. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.